Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel YouTube Alif Hadi. Okey, hari ni aku nak bakar pasal Pro 2 Arus dan aku nak cerita 7 sebab kenapa korang jangan beli Pro 2 Arus. Okey, jadi kalau korang sedang mencari-cari Pro 2 apa, kalau korang sedang mencari-cari kereta SUV apa yang sesuai, adakah kau nak ambil Pro 2 Arus ataupun adakah kau nak ambil kereta Honda ataupun Toyota, apa-apa jua kereta yang kau nak ambil, kau tengok video ni, aku nak beritahu 7 sebab kenapa jangan beli Pro 2 Arus. Okey, salam sejahtera. Kalau kau belum subscribe dekat channel YouTube aku ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Supaya apa? Supaya kalau aku terbitkan lagi video-video baru untuk aku sebarkan kepada korang, korang akan dapat update kalau kau subscribe. Okey. Baru-baru ni Pro 2 Arus ada mendapat sambutan yang cukup menggalakkan sehingga Pro 2 telah mengeluarkan satu poster bahawa kereta Pro 2 SUV Arus ni merupakan kereta yang paling terbanyak jualan di Malaysia, sebanyak 25,000 buah Pro 2 Arus telah berjaya dijual. Wow, banyaknya 25,000 kan dalam masa berapa bulan sahaja. Anyway, kau tengok untungnya tak untung Pro 2 bila dia jual Pro 2 Arus ni. Kan, katakan sebiji Pro 2 Arus yang dijual adalah pada harga RM75,000. Kau bayangkan Pro 2 telah untung kasar RM75,000 untuk sebuah kereta, darab dengan 25,000 orang yang telah beli, bersamaan dengan 1.87 bilion ringgit nilai kereta yang telah berjaya dijual oleh Pro 2 kepada 25,000 orang pengguna jalan raya mereka. Okey, 25,000 orang pengguna jalan raya yang telah menggunakan produk kereta mereka. Okey, tapi sebenarnya pada hakikatnya, adakah pemilik Pro 2 Arus ni, yang 25,000 orang ni akan rasa nikmat yang amat sangat ketika menggunakan Pro 2 Arus mereka, atau bagaimana? Okey, sebelum aku membebel lebih panjang lagi, aku nak cakap terima kasih kepada tim KDI Kereta.info atas perkongsian masalah-masalah untuk Pro 2 Arus 2019. Okey, kita tahu Pro 2 Arus merupakan SUV terbaru oleh Pro 2 yang mendapat sambutan yang sangat hangat dari pasaran di Malaysia kerana harganya daripada RM75,000 sehingga RM80,000 jika nak dibandingkan dengan SUV import oleh Honda dan Proton. Okey, untuk Pro 2 Arus ni, secara rumusannya dan secara ringkasnya, kereta ini mempunyai enjin 1.5 dan masalah-masalahnya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, performance engine sangat-sangat teruk, di mana tim KDI ni beri hanya 1 bintang sahaja. Teruk betul enjin dia ni. Okey, yang kedua, respon daripada gearbox Pro 2 Arus sangat lambat, lemau dan lebih suka mengaum. Teruk ni gearbox. Okey, Pro 2 Arus yang ketiga, keburukannya ialah handlingnya sangat tidak sharp dan kurang stabil. Yang keempat, ride kereta yang melantun dan keras dan ia bergoyang-goyang seperti sebuah van yang tinggi. Yang ketujuh, yang ketujuh terus. Yang kelima, aircon yang lambat sejuk sebab aircon yang ada sedikit sahaja berbanding dengan kapasiti dalaman kereta.
Dan yang keenam, rekaan kerusi pemandu dan penumpang yang gagal untuk memberikan keselesaan. Dan yang terakhir sekali, perodua arus mempunyai ketinggian yang melampau, yang orang kata terlalu ekstrim, sampai perlu ada side step untuk memudahkan menaiki SUV ini. Jadi ia akan menyukarkan untuk orang tua dan kanak-kanak. Okey. Jadi perodua arus ni merupakan SUV 7 tempat duduk yang dilancarkan oleh perodua dengan enjin 1.5 liter DVVTi yang berkuasa hanya 104 horsepower pada 6,000 RPM dan 133 Nm torque. Okey, macam mana pula dengan berat dia? Okey, jadi untuk berat arus ni adalah 1,310 kg ataupun 1.31 tan. Dan perodua arus ni adalah model rebadge daripada Toyota Rush. Perbezaan dengan Arus dan Toyota Rush ni kebanyakannya pada rekaan bumper dan dashboard. Okey, masalah arus. Okey, SUV 7 tempat duduk oleh perodua ni, dia didatangkan dengan enjin yang sangat lemah dan gearbox yang langsung tidak membantu pergerakan lancar arus di jalan raya. Okey, tahap prestasi arus ni semasa dia naik bukit sangat mengecewakan pemilik-pemilik kereta perodua arus yang seramai 25,000 orang ni. Kecewa macam mana Kecewanya sampai siapa yang pernah bawa model kancil 660cc yang selalu mengaum bila mendaki bukit, dia akan rasa, aku ni bawa arus ke bawa kancil? Okey, mungkin ada korang yang pernah tengok reviewer, salah seorang review tempatan yang bawa penumpang ke Genting Highland naik arus, dan reviewer tu kata kereta ni mampu mendaki bukit dengan mudah. Boleh je, tak ada masalah je. Tapi sebenarnya kau tak perasan kalau dalam video tu kau perhatikan betul-betul, kau akan dapat dengar bunyi deruman enjin arus yang terlalu kuat. Ini menunjukkan enjin arus ni berusaha bersungguh-sungguh untuk menaiki genting dengan penumpang dewasa di belakang. Jadi semasa sesi pandu uji arus ni, tim KDI dia dapati arus ni sukar nak bergerak pada bukit yang tidak terlalu curam. Dan kau perlu tekan lebih pada pedal minyak sampai RPM mengaum ke lebih 3,000 RPM, barulah arus mula bergerak secara perlahan. Okey, yang ni tim KDI ni dia ada buat perbandingan lah, sebab kapasiti yang sama, enjin yang sama pada bukit yang sama. Walaupun Iris ni berat dia, Proton Iris berat dia adalah 1,100 kg dan enjin 1.3, Iris ni dia mampu naik bukit yang sama dengan RPM hanya 1,500 sahaja, dan cukup mudah tanpa perlu menekan pedal minyak yang berlebihan. Okey, jadi pada keadaan jalan lurus yang tidak berbukit, meter RPM arus ni dah menunjukkan sampai 3,000 RPM pada kelajuan hanya 100 km per jam, dan bunyi dia, enjinnya sudah mula masuk ruang kabin. Dan aku pasti ramai yang akan jarang-jarang lah nampak arus ni jalan atas highway, dia masuk lorong paling kanan sekali dan paling laju. Dan yelah, ada jugalah kadang-kadang, tapi kurang sekali pemandu arus ni bawa dengan begitu laju sekali. Okey, masalah gearbox arus. Okey, jadi gearbox arus ni adalah gearbox zaman dinosaur, sebab dia punya gearbox ada 4 kelajuan. Bro, this is 2019 bro. Gearbox 4 kelajuan 4-speed auto. Perodua arus ni sangat mengecewakan sebab dia lambat nak tukar gear, dan dia tak cekap menentukan gear yang sesuai bagi setiap kelajuan yang kita perlukan. Okey, perodua arus ni dia akan berhenti
Sepatutnya Pro 2 patut berhenti menggunakan gearbox 4 automatic ni lah, 480, dan ganti dengan gearbox CVT macam Vios yang baru yang lebih cekap dan memainkan kata peranan dalam menyalurkan kuasa enjin walaupun enjin tak cukup bertenaga dengan gearbox CVT ni. Jadi gearbox ni merupakan sesuatu benda yang penting dalam sebuah kereta ni, sebab dia bila sebuah kereta yang besar ni dipadankan dengan enjin 1.5 liter je, oh man, akan sangat menyedihkan dan kau akan rasa sendiri bila kau test drive naik produk arus ni atas bukit. Okey, seterusnya keselesaan produk arus. Adakah dia selesa dan mantap bila dipandu? Okey, respon daripada reviewer ada yang ya dan ada yang tidak. Okey, ya-nya yang mana dan tidaknya yang mana? Okey, kat sini aku nak cerita sikit. Ya-nya untuk keselesaan ruang dalaman yang luas. Okey, untuk arus ni, ruang dalaman yang luas. Dan tidaknya untuk pemanduan. Terutamanya pemanduan jalan jauh. Kalau kau nak balik daripada Kuala Lumpur pergi ke Gua Musang ataupun ke Kota Baru, ataupun daripada Kuala Lumpur pergi ke Kuantan ke. Okey, jadi dia tak selesa. Okey, rekaan kerusi arus ni yang rendah dari paras bahu membuatkan ramai pemandu yang 25,000 orang ni akan rasa cepat letih dan ada yang akan rasa sakit belakang. Mungkin ini sesuai untuk pemandu yang berbadan kecil, bertubuh kecil, sebab kerusi dia tak menyokong bahagian belakang badan manusia yang orang kata normal sehingga ke paras bahu. Tapi pemandu yang kecil ni mungkin dia suka nak masuk ke dalam kereta pula, sebab kereta arus ni terlalu tinggi untuk dia, badannya kecil. Dia nak panjat susah, tapi dia duduk selesa sebab kerusi arus tu kecil je. Okey, sepatutnya ya, nak cakap lah SUV compact ni sepatutnya taklah begitu tinggi. Ya, dari jauh kita dapat tengok yang arus ni ketinggian dia luar biasa dan macam pelik sikit lah. Ketinggian macam ni menyebabkan arus tu dia tak stabil sangat di jalan raya sebab center of gravity dia lebih tinggi. Terutamanya ialah kalau kau selekoh masuk dan keluar highway. Memang bergoyang lah kalau kau tengok SUV arus ni ke kiri dan ke kanan secara orang kata berlebihan. Terutamanya bila melalui jalan yang tak rata. Okey, kau tanya kat aku lah, baguslah tinggi. Okey, fine. Ketinggian ni memang sesuai untuk aktiviti off-road. Tapi nampaknya produk arus ni macam kecelaruan identiti sebab kenderaan off-road perlu enjin yang berkuasa untuk meredah hutan. Sedangkan produk arus ni nak naik bukit dengan baik pun dia bersusah payah. Apatah lagi jalan off-road. Harus. Jadi sejujurnya ketinggian berlebihan tak diperlukan untuk arus. Jika Pro2 mampu untuk tune semula suspension arus ni supaya dia lebih rendah sedikit dan stabil di jalan biasa, kita orang yakin, tim daripada KDI yakin handling arus ni akan jadi lebih baik. Dan satu lagi orang kata, untuk suspension arus ni dia agak keras macam pickup truck zaman dulu-dulu. Penumpang belakang yang naik arus ni akan rasa melompat-lompat. Even kalau kau lalu bonggol yang kecil pun kau akan buk, tinggi dia. Mata loncat dalam kereta arus ni bukan main. Inilah yang dirasi oleh 25,000 orang penumpang dalam Pro2 arus ni. Tak kira lah bonggol tu kecil ke, besar ke, sedikit landai ke, kau tetap akan terasa. Mungkin lah, tapi satu lagi mungkin lebih selesa kalau SUV ni penuh dengan orang, berat dia lebih, so baru dia tak melantun sangat jika melalui bonggol-bonggol. Okey, untuk aircon sistem arus ni dia orang kata kurang nyaman dan lambat sejuk. Kata sebab kompresornya kecil yang digunakan pada arus supaya dia dapat jimat minyak dan dapat penarafan
EEV, tapi berlower aircon pada bahagian tengah yang kata bantu angin untuk sampai ke belakang. Barisan ketiga tu tak berfungsi dengan cukup baik. Ada dia blower tengah yang akan bantu bawa angin, tapi itulah kata kalau dah punca angin sejuk tu kurang, memang lambat lah nak sejuk kereta tu. Okey, dari segi rupa paras kereta produk arus ni, dia punya pandangan luaran dia memang cukup-cukup cantik lah. Orang kata kalau 1 hingga 5 bintang tu, orang banyak akan bagi 5 bintang kepada produk arus dari segi rupa parasnya yang kacak. Okey, dari segi body kit ya, setakat ni ialah orang kata dah ada macam-macam dah body kit arus. Tapi untuk SUV ni cukuplah orang kata kita tambah side step arus yang orang kata dah pun ada dekat pasaran Malaysia ni. Dan untuk owner-owner yang 25,000 orang ni, mungkin ada yang dah merendahkan sedikit kereta mereka. Dia pakai spring aftermarket, dia potongkan atau spring tu dah pendek supaya kereta dia lebih stabil dan nampak terlalu tinggi seperti sekarang. Dan ada juga yang tukar tayar lebih lebar supaya lebih ganas dan lebih grip di atas jalan raya. Dan ada juga owner yang kita nampak dah tambah roof box untuk arus dan window tint yang lebih gelap. Terutamanya dengan peraturan baru oleh JPJ Memang terbaik peraturan tint JPJ yang baru ni. Okey, dari segi headlamp arus ni nampak futuristik dan penuh dengan style. Kalau nak disampingkan, kata beri pencahayaan yang baik lah pada waktu malam. Untuk lampu ekornya, lampu belakang dia bersambung dengan rear chrome pada produk arus ni nampak lebih menarik lah. Dan dibandingkan dengan BRV yang nampak sedikit pelik. Dan untuk interior arus ni luas dan selesa. Cuma yelah, build quality dia memang fail gila. Kalau kau tengok macam build quality dia, aduh, plastik semua je kot. Tengok pintu dia kan, build quality sebelah pintu tu, oh man, memang teruk. Itu build quality lah. Lepas tu perjalanan jauh kau akan rasa lebih penat kalau kau naik produk arus. Okay. Dan kata dashboard dia kemas, rekaan dia nampak premium, tapi yelah orang kata plastik sepenuhnya lah produk ni. Dan speedometer dia memang nak puji, jelas dan cantik, ada latar belakang LED. Okay, steering wheel arus ni simple. Jadi steering wheel dia punya feel agak bagus dan selesa dipegang. Bunyi speaker arus ni antara yang bagus lah kereta-kereta yang Pro 2 pernah hasilkan. Lepas tu seat depan tinggi lah, terasa tinggi dan paras bahu terlalu rendah dan tak sokong sampai ke atas. Begitu juga dengan seat belakang, headrest yang panjang dan lembut, nak sokong belakang kepala tu memang kurang sikit lah. Jadi bahagian bawah seat ni tak menyokong penuh peha pemandu dan penumpang sebab terlalu pendek. Jadi untuk leg room produk arus, kata bagus lah untuk penumpang tengah. Tapi untuk penumpang barisan yang ketiga, penumpang tengah nak bagi ruang sikit lah. Dia kena slide ke depan sikit untuk bagi space lah, ruang untuk orang duduk kat belakang tu. Untuk headroom dia bagus, cuma penumpang belakang rasa dia duduk lebih tinggi berbanding orang yang duduk kat depan dia. Dan lebar arus ni tak banyak beza sangatlah dengan kelebaran Pro 2 Alza. Okey, boot space Pro 2 arus tu lebih besar sedikit berbanding Honda BRV dan Pro 2 Alza. Jadi lebih banyak barang yang kau boleh sumpat masuk dalam boot Pro 2 arus. Tapi taklah seluas SUV yang ada 5 tempat duduk. Okay. Last but not least, kita sembang pasal fuel consumption Pro 2 arus. Kata fuel consumption Pro 2 arus berada pada tahap 12 sehingga 16 km per liter. Dan ini berdasarkan pengalaman pemandu arus lah. Dan ia tak banyak beza dengan kadar fuel consumption untuk Proton Persona VVT 1.6 yang jauh lebih berkuasa dan lebih tinggi torque dan horsepowernya. Jadi untuk ride and handling, produk arus ni sangat teruk dan ia rasanya seperti sebuah Avanza yang dibesarkan dan ditambah beban yang lebih. Jadi orang kata noise insulation dia pula bagus sikit, cuma deruman enjin yang banyak kalau kau berada di RPM yang tinggi. Okey, ada sikit lah nak puji
Produk arus ni rekaan luar dia nampak cantik dan tegap. Yang pertama. Yang kedua, rekaan dalaman dia cantik, tapi dia lah big quality dia fail. Yang ketiga, lampu LED dia terang. Yang keempat, speaker sound system dia bagus. Dan yang kelima, harga yang berpatutan untuk SUV dia, SUV 7 tempat duduk. Secara kesimpulannya, jika kau jenis yang tak pentingkan pemanduan dan boleh terima semua 7 kekurangan yang aku dah ceritakan tadi untuk produk arus, kereta produk arus ni sangat sesuai untuk engkau, terutamanya jika kau selalu bawa lebih daripada 5 penumpang pada satu-satu masa dan selalu melalui jalan yang teruk, sebab dia lebih tinggi ya. Tapi untuk orang yang macam aku ni, kalau ada bajet lebih baik aku tambah 5,000 dari harga arus AV Premium yang 80k tu, dapat aku ambil sebiji Honda BRV yang lebih berkuasa dan lebih bagus untuk dipandu. Kalau tak pun, kalau ada peminat produk dan tak suka dengan BRV ni, mungkin produk Azza dah cukup baik dari segi pemanduan dan kuasa enjin. Tak perlu sebuah SUV yang hanya nampak cantik di mata tapi pemanduan kurang memuaskan. Ataupun kalau korang jarang-jarang bawa penumpang yang ramai dan tak perlu sebuah MPV ataupun SUV pada harga yang sama 80,000 tu, kau dapat banyak pilihan kereta sedan yang lebih berkualiti macam Honda City, Toyota Vios, Proton Persona, Kia Rio dan pelbagai lagi. Jadi sekian saja pandangan dalam video ni. Aku tahu ini hanya pendapat tim KDI dan orang yang buat video saja. Pendapat korang netizen mungkin berbeza dan aku hargai pandangan yang berbeza ni. Mungkin kalau kau tak puas hati, kau boleh tulis komen kat bawah apa kau rasa pasal produk arus ni, dan mungkin kita boleh bincangkan lagi. Jadi kepada orang yang bakal membeli produk arus ni, aku nasihatkan kau pergi test drive kereta ni betul-betul sebelum kau buat keputusan nak beli SUV ni. Okay, aku tutup video ni. Aku ulang 7 keburukan produk arus ni. Performance enjin yang teruk, yang pertama. Yang kedua, respon gearbox yang lambat dan lebih suka mengaum. Yang ketiga, handling yang tak sharp dan tak stabil. Yang keempat, ride yang melantun dan keras dan bergoyang-goyang seperti sebuah van yang tinggi. Yang kelima, aircon dia lambat sejuk. Yang keenam, rekaan kerusi pemandu dan penumpang yang tidak sesuai dan memberi kesan yang tidak baik, memberi kurang kesesaan lah. Dan yang terakhir sekali, ketinggian kereta ni terlalu tinggi, perlukan side stand untuk mudah naik. SUV ni suka untuk orang tua dan budak-budak kecil. Okay, sekian sahaja video daripada aku. Jumpa lagi di video akan datang. Apa-apa korang tak puas hati boleh suarakan dekat bawah. Nanti aku free aku akan reply korang punya komen. Sekian saja. Bye.